sahabat-sahabat hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian, untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, tujuan dialog santai mahasiswa bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad bersama dengan Pentadbiran Universiti adalah tidak lain tidak bukan untuk sama-sama membincangkan, untuk sama-sama mengupas isu-isu yang berkaitan dengan akademik dan juga hal ehwal pelajar. Seterusnya, sebelum kita beralih kepada sesi dialog yang akan dimulakan sebentar sahaja lagi, maka majlis dengan penuh rasa sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dollah untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Majlis dengan penuh rasa sukacitanya mempersilakan. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun dalam satu program yang cukup baik, iaitu dialog santai bersama dengan Yang Bahagia Datuk Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Jadi di peringkat permulaan ini saya minta maaf kerana menggunakan sedikit masa untuk menghalang soalan-soalan yang terus sampai Datuk Musa. Jadi saya mulakan dulu dengan sedikit mukadimah, mengucapkan terima kasih kepada MPP yang mengaturkan pertemuan ini bersama dengan Datuk TNCA. Dan saya fikir ini satu program yang cukup cantik, baik dan harus dipuji kerana menggambarkan hubungan silaturahim, ukhuwah di antara kita warga USIM, antara pengurusan dan juga dengan mahasiswa-mahasiswi rapat dan mesra berjalan dalam satu keadaan yang penuh ukhuwah dan silaturahim yang tinggi. Untuk itu saya ucapkan tahniah kepada MPP kerana mengaturkan pertemuan yang cukup bagus ini. Kalau kita lihat moto universiti kita, berilmu, berdisiplin, bertakwa. Jadi ini merupakan satu titik tolak untuk kita semua di USIM ini, sama ada kami di pihak pengurusan, pentadbiran dan juga para pensyarah serta juga mahasiswa. Kerana moto itu untuk semua warga universiti, berilmu untuk warga USIM, untuk pelajar dan juga untuk staf, berdisiplin juga untuk warga USIM, staf dan juga pelajar, bertakwa juga begitu. Jadi apa-apa pun tindakan kita di universiti, kami dan juga saudara-saudari sebagai mahasiswa hendaklah berasaskan kepada moto universiti, berilmu, berdisiplin dan juga bertakwa. Jadi kita tidak boleh melakukan satu tindakan yang tanpa ilmu. Jadi kalau kita dengar sesuatu fakta itu, kita cari dulu, jangan terus membuat sesuatu tohmahan ataupun sangkaan-sangkaan yang mungkin tidak benar dari segi faktanya, kerana kita kena ada ilmu untuk memperkatakan sesuatu. Jadi sebab itu, saya fikir inilah satu medan untuk kita mendapatkan fakta, untuk mencari ilmu di mana punca segala-galanya itu, sama ada tentang BI3, Muek Band 3. Jadi kita akan dengar malam ini jawapan daripada pemilik ilmu atau fakta itu, iaitu Yang Bahagia Datuk Timbalan Chancellor Akademik. Jadi kita tidak akan ada sangka buruk nanti kenapa BI3 dikenakan pada masa dulu dan kenapa mungkin lepas ni kenapa ditiadakan pula. Jangan ada sangkaan-sangkaan yang pernah saya lihat dalam tulisan sebahagian kecil saudara-saudari kata universiti berniaga, pengurusan berniaga dengan BI3 dan juga ELSP dan ALSP. Jadi saya fikir itu tuduhan-tuduhan yang tidak berasaskan kepada ilmu dan juga fakta. Jadi tidak sesuai dengan moto universiti dengan berilmu, berdisiplin dan juga bertakwa. Jadi saya tidak ingin untuk menyampaikan ucapan lebih panjang daripada itu kerana ini akan mengganggu hasrat kita bersama untuk mendapatkan fakta tentang beberapa isu penting yang saudara-saudari ingin dapatkan daripada dialog santai pada malam ini. Saya ucapkan selamat berdialog dengan santai dan penuh berbudi bahasa serta beradab sopan sesuai dengan universiti kita berilmu, berdisiplin dan juga bertakwa. Dan selamat belajar permulaan semester ini dan selamat berjaya dengan baik dalam setiap mata pelajaran yang saudara ambil sepanjang semester ini.
Assalamualaikum warahmatullahi Seterusnya, wabarakatuh. majlis dengan ini dengan penuh rasa sukacitanya menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa untuk memberikan ucapan sepatah dua kata, seterusnya mengupas sedikit sebanyak isu-isu yang bakal kita akan perbahaskan dan bersama-sama mencari jawapan melalui sesi dialog yang akan kita kendalikan selepas ini insya-Allah. Maka tanpa membuang masa lagi, majlis dengan ini menjemput Profesor untuk menyampaikan ucapan beliau. Dan semua yang dikasihi anak-anda yang dapat hadir pada malam ini. Jadi sebenarnya terbukanya hidayah untuk datang pada malam ini adalah kerana satu hari sedang saya berada di ofis, menerima panggilan daripada artis saudari Riza Asma, dan dia kata ingin jumpa dan saya kata jumpa di port biasalah di Manusalwa. Dan saya pun agak pelik juga kerana sebelum tu memang telah diadakan perjumpaan antara saya dengan beliau dan juga saudara Zakiyuddin. Jadi kita ni pun agak intim juga untuk melihat isu-isu berkaitan dengan pelajar yang menyentuh aspek akademik. Dan adalah isu-isu yang dimajukan pada masa itu dan saya pun cuba terangkan dengan sungguh-sungguh, tapi nampak seperti ada kerisauan di muka mereka yang saya boleh baca. Dia kata kalau macam itu biar saya turun sajalah untuk berjumpa dengan para pelajar untuk menjelaskan isu-isu itu secara berhadapan. Jadi dengan cara pelajar akan mendapat first hand informations. Dan untuk supaya kehadiran pelajar malam ini adalah optimum, dan mungkin beberapa soalan yang tidak dapat saya jawab kerana tidak ada fakta ataupun mungkin ingat-ingat lupa. Jadi saya bawa juga sebenarnya barisan orang kuat pejabat lah yang berkaitan dengan aspek-aspek akademik especially. Jadi you dapat lihat tadi Cik Hamad sendiri selaku ketua di bahagian akademik hadir pada malam ini, dan saya nampak di hujung sana semua pegawai beliau semua ada. Dan malam ini juga sepatutnya akan dihadiri oleh penyelaras untuk bahasa Inggeris. Tapi beliau sudah membuat umrah dan katanya akan digantikan oleh Puan Nohana. Puan Nohana, are you somewhere here? Oh, dia tak dapat hadir. Tapi ada beberapa slide lah yang beliau telah dapat kepilkan kepada saya untuk di-share bersama. Jadi saya mengharapkan agar mudah-mudahan pada malam ini akan memberikan banyak manfaat lah kepada pelajar-pelajar, especially beberapa isu yang dibangkitkan di dalam Facebook. Sebab kebetulan saya juga ramai rakan-rakan di kalangan mahasiswa dan mahasiswi dan juga di kalangan pimpinan MPP. Jadi sebahagian daripada mungkin kebimbangan, rungutan pelajar, tidak puas hati dan sebagainya tu dapat juga saya intai. Dan saya minta jugalah pegawai saya untuk dapatkan beberapa daripada posting-posting itu yang saya akan share bersama pada malam ini. Jadi sebelum sesi soal jawab, kalau mungkin saya berikan sedikitlah takruf, ataupun sedikit pengenalan. Yang ini sebenarnya semua pelajar basically dah tahu, dah aware. Sebab the moment you datang ke USIM mendaftar, you akan diberikan satu CD yang berkaitan dengan panduan pengajian di USIM, yang itu sepatutnya dibaca dan dihadamkan. In fact, semasa ikrar pelajar pada minggu takruf itu pun ada disebut bahawa pelajar akan akur dengan peraturan-peraturan universiti dan juga mengikuti apa je peraturan yang telah ada dalam buku panduan berkenaan. Saya mulakan dengan renungan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Tuntutlah ilmu dengan bersungguh-sungguh, dan tentu telah bersama ilmu itu akan ketenteraman dan kewibawaan, dan hendaklah kamu bersifat tawaduk bagi guru yang kamu belajar kepadanya." Ini adalah hadis riwayat At-Tabrani.
Jadi kita memang maklum, kita datang ke USIM ni sama ada kita mungkin mendaftar di pengajian di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, ataupun mungkin kita ni datang mendaftar untuk mengambil mungkin sains subjek di Fakulti Sains Teknologi. Jadi kita belajar adalah kerana Allah SWT semata-mata. In fact, the purpose diletakkan ikon Iqra di hadapan guard itu adalah untuk remind pelajar-pelajar dan juga pekerja-pekerja USIM atas niat mereka semasa masuk ke kampus. Jadi mudah-mudahan itu akan membetulkan niat kita setiap kali kita masuk ke kampus dalam keadaan kita menghadap kiblat selepas kita berhadapan dengan postguard. Saya titipkan juga pesan orang tua, padi segemal, kepuk di hulu, sirih di hilir, merekap junjungan, kepalang duduk menuntut ilmu, pasir sebutir jadikan intan. Jadi kita mengharapkan dengan sedikit knowledge yang kita dapat, kita dapat mungkin menggunakan knowledge berkenaan, kita applykan, mungkin kita dapat transform dengan knowledge kita hari itu, kita boleh membantu masyarakat dengan kita transformkan ekonomi masyarakat. Dalam konteks contoh tadi, sebutir pasir itu kita boleh tukar menjadi mungkin sebutir intan. Kalau lihat dari aspek chemistry, ini memang possible untuk kita lakukan. Ramai orang membeli jamu di bawah pokok cuaca redup, bersungguh kita mencari ilmu, ilmu dicari penyuluh hidup. Sebab kalau kita lihat bandingan antara orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu adalah umpama orang yang berjalan di bawah cahaya dan orang yang berjalan tanpa cahaya. Of course kita dapati golongan dua ni adalah berbeza. Sebab dengan ilmu yang kita ada, kita boleh maknanya meneroka atau menjalani kehidupan di dunia ini dengan lebih teratur, dengan maknanya lebih sistematik dan sebagainya. Dan dengan ilmu juga kita mengharapkan kita boleh membuat perubahan kepada keluarga kita, mungkin daripada segi ekonominya ke, mungkin daripada segi ilmunya ke, dan mungkin daripada aspek-aspek yang lain. Dengan ilmu juga kita mengharapkan kita juga boleh membantu masyarakat. Saya teruskan kepada aspek berkaitan pengurusan akademik. Beberapa perkara yang sering ditimbulkan. Untuk makluman, memang setiap tahun saya turun dan berjumpa dengan pelajar. Pada tahun lepas, memang saya ada juga perjumpaan dengan pelajar, dan tahun sebelum itu juga memang ada saya berjumpaan dengan pelajar. Dan kebanyakan isu-isu yang ditimbulkan ataupun kemuskilan yang dimajukan itu adalah sama sahaja pada setiap tahun. Jadi saya rasa usaha yang dilakukan oleh MPP pada malam ini, saya dimaklumkan ada live streaming untuk malam ini yang dipancarkan terus ke UTHM. Saya pun tanya kenapa UTHM, ada orang USIM ke dekat situ. Dia kata mereka juga ingin melihat bagaimana USIM buat benda ni. Dan saya dimaklumkan juga semasa sesi dialog nanti juga ada beberapa soalan yang akan dilontarkan secara online. Wow, saya rasa ini macam program dalam TV pula. So, jadi itu satu inovatif yang baik saya rasa. Jadi mungkin in the near future, kalau memang isu itu adalah isu yang berbangkit, benda yang sama sahaja, mungkin isi diadakan perjumpaan seperti ini, boleh sahaja diputarkan kembali. Rakaman-rakaman yang berkaitan supaya pelajar juga boleh faham. Right. Perkara saya nak harap berkaitan dengan e-panduan fakulti, ini adalah seperti kitab lah pada saya. Jadi bila you masuk ke universiti, you akan dibekalkan dengan e-panduan fakulti, dan ini biasanya akan diberikan dalam bentuk CD, Cik Ahmad, bentuk CD, dan pelajar-pelajar diharapkan akan dapat menekuni ataupun digest, walaupun tak perlu hafal, sebab dia perlu menjadi bahan rujukan. Jadi kalau aspek tertentu yang mungkin you hadapi beberapa perkara yang berkaitan, jadi boleh rujuk kepada kitab ini, e-panduan fakulti. Sebab daripada setiap tahun e-panduan ini akan di bahagian pengurusan akademik, setiap tahun mereka akan update konten buku e-panduan fakulti ini dan mengambil kira keputusan terkini yang telah dibuat di peringkat senat dan peringkat pengurusan universiti dan sebagainya untuk dimasukkan. Jadi kalau kita lihat untuk siap best pelajar, konten ataupun kandungan bukunya, kandungan e-panduan fakulti masing-masing adalah slightly berbeza. Jadi perlu dirujuk.
Ini adalah penting untuk membantu pelajar merancang pengajian akademik. Okay. Saya melihat kerasahan pelajar-pelajar mengenai BI3 ni partly adalah kerana mereka tidak merancang. Okay. Sebab bahasa Inggeris 3 ni hanya diperkenalkan, mana pelajar-pelajar hanya perlu ambil apabila mereka berada pada semester yang ke-6 atau ke-7. Apabila mereka masih lagi belum memenuhi syarat graduasi untuk muat band 3. Okay. Jadi kalau pelajar maknanya menekuni buku ini, dia faham, okay, dan dia rasa ada risiko kalau dia ambil bahasa Inggeris 3 itu, jadi dia ada pilihan, okay, untuk duduk muat, okay, pada peringkat awal lagi, okay, supaya dengan demikian mereka boleh elak, okay, daripada mengambil BI3. Okay. Dan buku ini juga adalah merupakan panduan yang komprehensif dan menyeluruh yang menyentuh berkenaan dasar-dasar universiti, kurikulum dan peraturan pengajian bagi program sarjana muda. Sebab sering sekali pelajar-pelajar akan datang pergi kepada BPA atau kadang-kadang untuk isu-isu tertentu akan pergi berjumpa dengan saya, dan bila kita semak perkara yang diadukan itu sebenarnya memang ada dalam buku panduan berkenaan. Jadi mungkin saya pohon kalau boleh dijadikan satu habit, okay, untuk sentiasa merujuk kepada e-panduan fakulti, okay, sekiranya ada beberapa perkara yang berbangkit. Dan ini saya highlight antara kandungan untuk menunjukkan betapa komprehensifnya e-panduan fakulti ini. Jadi kalau kita lihat itu memang ada banyak kandungan dia. Okay. Jadi contohnya mengenai moto, falsafah, wawasan dan misi USIM. Okay. Dan surprisingly ada juga pelajar yang masih tak tahu, okay, apakah falsafah USIM. Jadi sejarah penubuhan USIM sikit sebanyak you faham bila USIM ditubuhkan, bermula bagaimana, okay, di mana tempat mula-mula USIM menawarkan kursus dan sebagainya. Okay, senarai nama pentadbiran USIM, senarai nama pengurusan tertinggi USIM, at least kenal siapa, okay, at least kenal siapa Naib Chancellor USIM, siapa timbalan Naib Chancellor USIM. Okay. Pernah sekali saya berjumpa dengan pelajar dalam satu majlis, okay, di luar USIM, dan kebetulan mereka tuan rumah tahu saya di USIM. Jadi kebetulan di situ ada seorang pelajar USIM tahun 1. Jadi tanya, kenal tak ni? Jadi pelajar tak kenal. Jadi bila saya sebut saya TNCA USIM, beliau juga tidak kenal. Tapi pada saya tak apalah, bila tak kenal saya nak intake pelajar. Jadi benda seperti inilah, sebab pengalaman saya masih di UKM dulu, masa interview, okay, pernah saya interview, saya sebagai dekan masa itu, untuk macam di sini panggil sebagai zamalah, tanya pelajar, okay, you kenal tak dekan Fakulti Sains Teknologi? Dia kata, saya tahu, nama dia Musa. Okay, pernah jumpa dia tak? Tak pernah jumpa. Jadi panel kata, sebab dia cakap macam tu, dekan pun tak kenal, tapi PNG-nya bagus. Okay. Jadi kita dapati punya PR dia out. Okay. Jadi dia pun tak dapatlah scholarship berkenaan. Bukan nak kata sebab dia tak kenal saya, tapi maknanya kadang-kadang di samping result yang bagus, pointer yang bagus tu, perlu juga lah ada PR. Sebab tu saya respect sangat, okay, MPP ni. Okay. Saya respect dengan MPP. In fact, untuk MPP yang lepas, saya bersahabat baik dan ramai juga antara MPP berkenaan yang menjadi rakan Facebook saya, dan kita masih lagi berurusan. Begitu juga dengan pelajar-pelajar yang saya ajar di FST. Okay, walaupun saya ajar masih di tahun 2, sekarang masih latih industri, masih lagi saya communicate. Okay, dan saya anggap mereka sebagai anak saya juga. Okay. Jadi perkara ini pentinglah. Okay, sebab saya nampak pelajar MPP ni, okay, dia punya ataupun mereka yang terlibat bukan MPP sajalah, janganlah perasan sangat. Maknanya pelajar yang terlibat dalam persatuan, jadi dia punya kemahiran gender ini berbeza. Okay, jadi kita tahu, kita yang tua-tua ni dan menjadi TNC maknanya dalam pengurusan tertinggi, kadang tak ramai pelajar yang berani approach. Okay, tapi untuk macam pelajar yang biasa dalam persatuan, sebab mereka biasa defend proposal di depan kami, okay, ada sebahagian tu maknanya ada isu-isu berkaitan, dia berjumpa dengan kami dan berbincang. Macam baru ni, kita masih perjumpaan antara MPP dengan Datuk Naib Chancellor dan juga barisan pimpinan pengurusan universiti. Kita duduk 3.5 jam, okay, untuk berbincang isu-isu yang berkaitan lah, okay, yang dibawa oleh MPP.
Jadi itu memberikan satu skill yang berbeza. Okay? Sebab tu saya sangat-sangat galakkan pada semua pelajar untuk mengambil peluang berada di universiti untuk participate dalam persatuan. In fact, saya boleh lihat saya berada dalam panel mempengerusikan pemilihan calon-calon yang akan menjadi bakal-bakal pensyarah di USIM. Jadi untuk pelajar-pelajar yang telah bergraduasi dan mereka ni pointernya bagus, okay? Jadi mereka ni kadang dicadangkan oleh fakulti untuk diambil sebagai fellow, okay? Untuk fellow siswaza yang mana kita akan hantar dia untuk further study dan kemudian akan menjadi pensyarah di USIM. Jadi saya lihat dengan jelasnya ada 3 insiden sekurang-kurangnya yang pointernya sangat tinggi, okay? 3.8, 3.9 pun ada juga, okay? Tetapi maknanya bila diminta untuk memberikan pendapat untuk certain issue, okay, dia tidak boleh, okay, memberikan satu ulasan yang baik. Okay. Jadi kita nampak di situ itu memberikan satu kekangan, okay, dan akhirnya mungkin kita merasakan eloklah kita pilih calon-calon yang mungkin pointernya agak rendah sedikit, tapi mungkin dia punya skillnya agak bagus. Okay. Perkara yang sama berlaku semasa saya interview pelajar-pelajar untuk dihantar ke latihan industri di luar negara yang akan ditaja sepenuhnya oleh USIM. Jadi ada satu ketika tu, untuk makluman sebelum tu kita ambil hanya pelajar dengan 3.5 dan ke atas untuk latihan industri ke luar negara. Ada satu ketika itu 2 orang pelajar yang mohon, okay, untuk dibiaya juga dan pointernya adalah sekadar 3.4, 3.3, ada 2 orang, tak cukup 3.5. Saya kata tak apa, bagi dia chance untuk kita interview, untuk kita hantar ke India masa tu. Dan masa interview, saya dapati bahawa yang 3.3 dengan 3.4 tadi tu, dia punya performance much better in term of dia punya ability dalam komunikasi, actually much more convincing, okay, compare tu yang 3.7, 3.8 dan sebagainya. Jadi end up saya kata, lepas ni kita turunkan pointer. Dan sekarang ni untuk you pergi ke latihan industri luar negara, okay, kita letakkan itu 3.0 minimum instead of dulu 3.5. Dan kalau you pergi pun kepada syarikat-syarikat yang besar macam Petronas, okay, macam Shell, okay, mereka ni biasanya akan membawa calon-calon yang akan mereka rekrut ini untuk satu macam summer camp, okay, dan mereka akan evaluate pelajar-pelajar daripada situ. Dan rata-ratanya pelajar yang terpilih adalah dos yang dalam range pointer antara 2.5, okay, hingga sekitar 3.4 begitu. Okay. Dan mereka juga sebenarnya menginginkan pelajar-pelajar yang bukan ulat buku, mereka ingin pelajar yang agak bagus pointernya tapi at the same time adalah mereka ini more presentable. Okay. Alright, jadi ini sedikitlah berkaitan dengan panduan fakulti yang saya rasa sangat perlu untuk pelajar lihat dan dirujuk selalu, okay, untuk mengelakkan masalah-masalah, okay, yang ataupun untuk mengelakkan dan menghadapi kesukaran, okay, pada masa akan datang. Jadi saya nak highlight juga berkaitan dengan e-nilai. Okay, e-nilai ini adalah merupakan satu kaedah penilaian secara online oleh pelajar, okay, kepada pensyarah, okay, yang terlibat dalam pengajaran. Dan sering sekali pelajar-pelajar, okay, mengambil agak memandang ringan perkara ini, okay, just simply memberikan markah yang tinggi, okay, sebab takut nanti pensyarah akan bagi markah rendah pada diri dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah hak pelajar dan undiannya sebenarnya adalah rahsia, okay. Dan sekiranya pensyarah yang dinilai itu markahnya adalah kurang daripada 80 dan dia adalah seorang TPS, maka kita tidak akan mengambil TPS berkenaan lagi, okay, untuk dalam pengajaran. Dan kalau markah mereka adalah kurang daripada 80, jadi adalah tindakan-tindakan, okay, yang akan diambil, okay, di peringkat kedekanan ataupun di peringkat chancellery, okay, terhadap pensyarah-pensyarah berkenaan. Okay. Antaranya keperluan, okay. Contohnya di sini kalau markahnya adalah tinggi 90% dan ke atas, maka akan diberikan surat penghargaan. Kalau katakan kurang daripada 75, 74 dan ke bawah, dekan dan pengarah akan panggil, dan kalau kurang lagi, maka mereka diwajibkan untuk menghadiri kursus pengajaran dan pembelajaran. Jadi ini adalah sangat penting, okay, dan audit memang maknanya melihat ini sebagai satu aspek yang sangat positif, okay, di mana pelajar, okay, mengambil bahagian, okay, dalam penilaian ataupun kecekapan pensyarah dalam mengadakan kursus-kursus. Efek di dalam senat saban semester akan naiklah nama-nama pensyarah yang 100 teratas dalam
markah inilah ini dan 100 yang terkebawah dalam inilah juga. Okay. Jadi itu dua perkara yang saya highlight, tapi sebenarnya banyak lagi. Okay, saya cuba menjimatkan masa dan ini banyak lagi di dalam buku panduan yang mungkin saya tak perlu highlight malam ni lah. Okay, saya pergi kepada beberapa isu semasa. Ini saya just highlight base kepada apa yang saya dapat. Okay. Jadi saya akan ulas dan ini juga akan menyiapkan masa. Hopefully kalau dah terjawab mungkin tak perlu soal lagi, boleh soal mungkin isu-isu yang tidak dicakup dalam slide ini. Okey, sebelum tu saya baru-baru ni menghadiri satu seminar yang diajarkan oleh ACAP. Okey, saya dan Datuk Naib Chancellor serta pendaftar dan beberapa orang lagi lah pegawai. Ini adalah seminar berkaitan dengan kepimpinan berasaskan kalbu. Okay. Dan semasa seminar berkenaan, okay, ada dipersembah mengenai expectation ini, expectation of modern universities. Before we decide what kind of university we want, we must decide what kind of society to build. Dan ini sangat signifikan. Statement ni dia macam menusuk dalam kalbu saya dan saya teringat falsafah penubuhan Yusim. Saya tak tahu berapa ramai kalangan pelajar yang really menghayati falsafah penubuhan Yusim ini. Jadi untuk makluman, idea penubuhan Yusim ini actually tercetus daripada mantan Perdana Menteri Malaysia yang kelima, iaitu Tun Mahathir sendiri. Beliau menginginkan agar di Malaysia ini ada satu universiti milik penuh kerajaan yang basically dia punya fungsi itu adalah seperti Al-Azhar, okey. Jadi tapi apa yang diinginkan adalah supaya appearance, okey, ataupun mahasiswa yang akan dihasilkan adalah dengan satu image yang profesional, okey. Sebab kalau zaman-zaman dulu, bila kita kata tok guru ni biasanya digambarkan mereka ni hanya memakai jubah, dan kemudian mungkin memakai slipper, serban dan kebanyakannya hanya setakat mengajar di pondok-pondok. Jadi diinginkan agar ditampilkan satu imej yang profesional. Dan Yusim itu bukan adalah khusus sebagai satu aliran perdana bagi pelajar-pelajar lepasan sekolah agama. Sebab tu ada satu ketika dulu ada lamaran daripada MARA yang ingin menghantar pelajar sekitar dalam 30 orang dan mereka akan fully sponsor pelajar-pelajar ini untuk mengambil medik di Yusim. Tapi pelajar ini tidak ada bahasa Arab di peringkat SPM dan mereka mencanangkan agar kita buatlah satu program bridging untuk pelajar-pelajar ini di Yusim untuk membolehkan mereka masuk ke Tamhidi dan seterusnya masuk ke Yusim. Dan itu setelah dirujuk kepada KPT pada waktu itu tidak dibenarkan sebab dia kata Yusim memang khusus untuk pelajar-pelajar lepasan sekolah agama. Okay? Maknanya yang mengambil bahasa Arab di peringkat SPM, yang ada mengambil dua subjek pengajaran agama di peringkat SPM juga. Okay? Jadi kalau itu dihasratkan, jadi semasa Yusim ditubuhkan, jadi of course ada beberapa perkara lah yang perlu dilihat supaya hasrat untuk penghasilan itu tercapai. Okay? Jadi kalau saya lihat, kalau kita lihat di sini, the true key to transformation of knowledge and mindset change is education. Ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan, and the current education landscape can only be transformed through direct involvement and engagement. It has to be people focused. Dan ini Pak Ali sebenarnya dia sesuai dengan Yusim, bagaimana kita ingin nak menggunakan pendidikan Islam itu untuk menghasilkan seorang Muslim yang profesional dan apabila mereka ni telah graduate akan berada di tengah-tengah masyarakat dan mereka ni boleh maknanya transform masyarakat daripada segi mungkin ekonominya ke ataupun daripada segi sosialnya ke ataupun dari segi aspek-aspek yang lain. Dan kalau kita lihat fungsi universiti adalah tidak lari daripada aspek ini. Ada input, ada proses, ada output, and then daripada output ini, akan ada beberapa feedback, yang akan disalurkan semula pada input untuk kita perbaiki supaya akhirnya kita akan dapat satu output yang jelas, atau output yang baik, yang tinggi kualitinya.
Saya ambil satu contoh mudah. Okay, saya ambil satu contoh mudah. Contohnya kalau kita ada satu kilang biskut, kilang biskut A dan kilang biskut B. Okay, of course prosesnya adalah proses A dan proses B. Jadi walaupun kilang biskut ini A dan B ini dia menggunakan bahan mentah yang sama, menggunakan tepung, gandum, mungkin tepung ubi, garam, dan sebagainya. Tapi bergantung kepada proses, dia akan menghasilkan produk yang berbeza. Walaupun dia masih lagi biskut, mungkin biskut mayat, ataupun mungkin biskut Mary. Ini sebab klasik lah kan. Jadi saya ingin mengambil analogi ini, supaya pelajar faham, bahawa fungsi universiti juga adalah berbeza. Fungsi universiti juga adalah berbeza, bergantung untuk apa universiti itu ditubuhkan. Ini sebab sering kali pelajar dia akan compare. Contohnya macam UKM dengan USIM. Kenapa di UKM boleh keluar dengan muat 1? Kenapa di USIM tak boleh keluar dengan muat 1? Kenapa mesti muat 3? Dan aspek-aspek seperti itulah. Itu adalah kerana acuan kita adalah berbeza. Walaupun mungkin masa you masuk itu kriterianya adalah sama. In fact, untuk masukkan biskut berbeza, dia akan ada sedikit sebanyak akan ada sedikit perbezaan juga daripada segi input juga. Contoh macam di USIM nak masuk ni, dia perlu ada bahasa Arab, dan dia perlu ada 2 subjek pengajian Islam. Di UKM tak ada bahasa Arab pun boleh masuk juga. Malah di UIA tak ada bahasa Arab pun boleh masuk juga, tapi perlu mengambil kursus bahasa Arab sampailah dia fasih, barulah dia boleh masuk. Jadi setiap universiti itu dia mempunyai keunikan yang tersendiri kerana bentuk graduan yang akan dihasilkan juga adalah berbeza. Jadi saya nak pelajar faham yang ini, supaya you boleh faham bahawa dan you tidak terlalu mempersoalkan aspek-aspek seperti yang saya sebut tadi lah. Kenapa muat 1 untuk UKM boleh, kenapa muat 3 untuk USIM perlu ada, dan sebagainya. Jadi untuk rakan-rakan yang pergi ke Gontor baru ni, Azmil dan juga Aziz ada di sini. Oh, di belakang tu. Jadi kita sangat menginsafi, dan kita sangat kagum dengan komitmen yang mereka ada. Untuk makluman you, daripada segi falsafah saya boleh kata USIM dengan ISID Gontor ini banyak sangat persamaannya. Mereka juga memakai tie, mereka juga memakai coat dan pakai songkok dan nampak segak. Malah mereka lebih committed lagi berbanding dengan kita ini. Dato' Asin tentu ingat masa kita dalam perjalanan daripada Ponorogo menaiki bas pergi ke Pondok Putri Mantingan. Kebanyakan kita telah buka jaket kita hanya memakai baju korporat. Saya sendiri saya pakai baju kerja biasa. Masih lagi tuck in, tapi tie dah buka, coat tak pakai. Jadi dalam perjalanan itu adalah jauh, almost 3.5 hours sampai ke Mantingan. Dan bila kita sampai, kita disambut dalam masa odd hours, I think dekat pukul 6 petang ke masa tu. Yang menyambut tu semuanya memakai tie, memakai coat, sampai saya tercari-cari mana saya punya coat, Dan aku punya coat saya dekat atas tu. So tak ada mana tak boleh nak capai lah. Dan tak ada seorang pun daripada kita yang memakai tie pada masa itu. Nak menunjuk komitmen. Dan mereka telah memulakan pakaian seperti itu bermula tahun 1926. Boleh imagine tak? 1926. Saya masih ingat masa saya di sekolah menengah dulu, masa tu tahun tingkatan 1, 76, 77, menunjukkan berapa tuanya saya. Masa tu saya cuba nak pakai track shoot saja untuk turun semasa beriadah. Itu pun kena kejar oleh guru pakai rotan supaya saya pakai seluar pendek. Dan masa tu antara pelajar sekolah yang memakai tudung ini diminta untuk buka tudung atau akan dihantar balik ke rumah. Itu tahun 70-an. You imagine ini di Gontor tahun 1926. Dan you mungkin akan terkejut bagaimana mereka begitu committed melaksanakan bahasa ini di universiti mereka. Jadi mereka akan bercakap bahasa Inggeris 2 minggu, lepas 2 minggu bercakap bahasa Arab.
Lepas bahasa Arab bercakap bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris bahasa Arab. Okey, dan ini dipantau sepenuhnya oleh senior-senior mereka. Dan sekiranya mereka ni kantoi, okey, maknanya tercakap bahasa Indonesia, mungkin tercocok dan dia melatah terkeluar bahasa Indonesia. Jadi mereka ni akan didenda. Okey, dan kalau lelaki tu denda tu untuk kes-kes yang serius sampai melibatkan mereka ni dibotakkan kepalanya. Okay. Kalau yang perempuan itu mereka akan dipakaikan tudung yang selain daripada warna putih. Okay. Tapi pelajar bagus juga bila dia dapat tudung warna pink, dia akan cek baju warna pink supaya match. Okay. Jadi sebab sebab itu maka pengurusan di Pondok Puteri itu diubah. Jadi kalau dia ditangkap untuk kes disiplin, dia akan pakaikan tudung belang-belang. Okay. Sebelah warna lain, sebelah warna lain. Jadi sampai itu dia extend komitmen yang mereka ada. Dan kita tahu mereka ni, kalau mereka ni keluar daripada Gontor, okay, dan mereka dapat kerja kerajaan cukup baik, sangat bernasib baik. Kemudian mereka ni akan keluar dan mereka ni akan bekerja sendiri, membuka usahawan sendiri. Okay. And yet mereka begitu committed untuk berbahasa Arab dan juga berbahasa Inggeris. Argument pelajar di sini antaranya adalah, kenapa saya nak kena muat 3? Saya tak guna bahasa Inggeris ni kerana saya nak jadi cikgu Jacob. Okay. Dan balik kepada Gontor, ada di antara alumni Gontor ini, bila dia keluar, dia buka satu lagi pondok, okay? Dan pondok ini dipanggil sebagai perkampungan bahasa Inggeris. Okay? Artinya salah seorang daripada alumni kita, Abdullah Long, kalau siapa yang kenal, saya rasa dia pernah pergi tempat ini. Dan sehingga diberitakan untuk pelajar-pelajar Indonesia yang nak pergi ke melanjutkan pelajar ke luar negara, mereka ni kadang akan duduk di kampung berkenaan, okay, sebelum mereka duduk untuk IELTS. Okay. Jadi itu kesan yang kita dapat lihat. Okay. Sebab you kena ingat, okay, walaupun you telah keluar daripada USIM, you masih lagi memegang title USIM because you adalah alumni USIM. Okay. Jadi alumni USIM, sebagai alumni USIM, okay, jadi you kenalah menggambarkan ciri-ciri graduan yang akan dihasilkan oleh USIM. Okay. Antaranya supaya nampak sebagai seorang Muslim yang profesional. Okay. Dan muat 3 ni adalah yang sangat minimum. Nanti saya akan berikan takrif ataupun makna apa itu muat 3. Okay. Jadi kalau selagi you bergelar alumni USIM dan selagi sijil you itu adalah sijil ada nama Universiti Islam Malaysia, okay, selagi itulah you tak boleh lari, okay, daripada USIM. Okay. Unless kalau you nak tukar sijil you tu daripada sijil USIM menjadi sijil Universiti Cak Ayam. Tak apa, orang tak akan kenal Universiti Cak Ayam tu dan orang tak akan relatekan dengan USIM. Okay. Alright. Okay, saya masuk kepada isu berkaitan dengan bahasa Inggeris. Jadi yang banyak keresahan adalah berkaitan dengan muat 3 dan juga bahasa Inggeris 3. Okey, saya mengambil satu petikan, okay, surat khabar. Okay, ini pada yang telah diterbitkan pada 22 hari bulan 11. Okay. Jadi kalau kita lihat ini, saya lebih 5 minit saja. Kalau kita lihat ini, mahasiswa wajib lulus band 3. Pada 2012, untuk makluman, USIM telah 12 tahun mewajibkan muat band 3. Okay, tapi malangnya every time, bukan malang lah kot, mungkin sebagai syafaat untuk pelajar juga. Setiap kali isu ini berbangkit dibawa ke Senat, Senat memberikan syafaat, okay, untuk muat 2. Jadi hasilnya, walaupun maknanya dia punya daripada segi daripada segi peraturannya itu bagus, okay, tapi sebab mungkin komitmen daripada pelajar agak kurang, jadi walaupun dicantik, pelaksanaan tidak dapat dilakukan sepenuhnya. Sehinggalah pada baru-baru ini, okay, dengan visi yang baru, dia telah ditetapkan pada muat 3 juga, okay, dan telah disetarakan dengan UEPT. Dan baru-baru ini satu kajian yang komprehensif telah dilakukan untuk setarakan di antara muat, okay, dengan UEPT. UEPT ini adalah USIM English Proficiency Test. Okay. Jadi mulai sekarang ni, kalau dos yang tak dapat bahasa, yang belum lagi mendapat muat 3, you ada peluang untuk ambil muat 3. You ada peluang untuk menduduki peperiksaan muat ataupun untuk menduduki ujian UEPT. Okay.
Jadi ini takwimnya akan dikeluarkan oleh BPA. Okay. Dan you boleh duduklah UEPT ke ataupun you nak duduk untuk MUAT ke ataupun duduk dua-dua. Okay. Dan ini peluang yang bagus especially untuk pelajar tahun 1, tahun 2 yang belum lagi mengambil BI3. Kalau rasa BI3 itu adalah adalah berisiko untuk you lari daripada BI3 dengan mengambil UEPT ataupun mengambil MUAT. Okey, saya petik beberapa petikan daripada Facebook. Okey, saya tak highlight siapa yang hantar ini. Dan ini pun saya dapat ni daripada pegawai saya. Okey, antaranya saya highlight di sini. Okey, dia kata tapi kapitalis UC mengambil manfaat dari kelemahan ini dengan berurus niaga yuran bahasa. Ini statement dia. Okey, statement pelajar berkenaan. Okey. Jadi pada saya ini adalah satu fitnah semata-mata. Untuk makluman you, ujian MUAT ini dia punya yuran ditetapkan oleh MPM, Majlis Pemerhasaan Malaysia, bukannya USIM. Okay? Dan yurannya adalah RM100. Dan itulah yuran yang Cik Ahmad, Ofis Cik Ahmad ambil, RM100. Jadi macam mana you kata ini adalah kapitalis USIM, dan USIM mengambil kelemahan ini untuk mengambil aspek ini untuk berurus niaga yuran bahasa. Ini adalah fitnah pada saya. Okay? Jadi pohon berhati-hati, selidiki maknanya maklumat you dapat tu betul ataupun tidak betul. In fact di peringkat BPA kita terpaksa mewakafkan masa yang banyak juga untuk attend meeting di peringkat pelarasan di peringkat Negeri Sembilan. Okay, kadang mereka datang ke USIM, kena sediakan transport lagi pada pelajar. Jadi memang tidak berbaloi sebenarnya. Okay. Jadi kalau ini keadaan tuduhan yang pelajar berikan, saya rasa bukan itulah yang kita kendaki. Okay. Jadi pada saya bila buat fitnah tu, saya rasa kenalah berhati-hati. Sebab implikasinya adalah besar. Dan dia memberikan satu implikasi yang negatif. Adakah sebab ini actually tersebar di seluruh alam. Bila Facebook ni bukan budak USIM saja, bukan student USIM saja yang akan dapat, tapi mungkin rakan-rakan daripada luar negara juga. Dan dia akan memberikan persepsi yang negatif terhadap USIM. Dan bila kita berkata-kata tu, biarlah kita berkata perkara yang baik ataupun lebih baik kita diam sahaja. Ini ada satu lagi. So kesimpulan BI3 adalah ubat palsu untuk menutup aib kegagalan pelajar menguasai bahasa. Saya tak tahu sejauh mana kebetulan ini. Mungkin ada kalangan pelajar yang ingin menganalisis. Dan adalah banyak lagi yang mungkin saya tak sempat nak kena highlight di sini, tak sempat nak ulas. Contohnya markah BI3 merosakkan PNGK. Memang betul kalau you tidak dapat BI3 skor yang sesuai, memang dia akan jatuhkan PNGK. Tapi pada saya ni, jangan menuding jari kepada universiti, biarkan ini adalah soal gagal dan lulus seorang pelajar dalam peperiksaan. Dan sepatutnya tudingan itu perlu ditudingkan balik pada diri sendiri. Ingatlah saat engkau menuding jari telunjuk untuk menyalah orang lain, 4 jari lain berpatah balik untuk menunjuk kesalahan pada dirimu. Jadi kalau you tunjuk macam ni, at least mungkin dia kalau tunjuk macam ni, satu mungkin pergi tempat lain, at least 3 ni akan pergi pada kita. 60% tu akan datang kepada kita balik. Jadi you kata USIM salah, yang ini kata USIM salah. Yang 3 lagi patut tanya pada diri you, aku ni dapat persediaan betul ke tak sebenarnya? Aku ni dah ambil 5 kali exam MUAT. What's wrong with it? Perlu tak untuk saya ambil kursus bahasa Inggeris sebelum saya datang ke MUAT ini? Dan you kena tanya balik soalan-soalan sebelum you menuduh bahawa ini semua adalah angkara pengurusan tertinggi USIM. Pada saya ini adalah rasional. Untuk kita muhasabah diri kita. Jadi kalau kita melihat kepada cermin, selalu kita lihat kepada cermin ni kita akan lihat diri macam kita ni cermin, kita duduk di sini, kita akan lihat image kita dalam cermin. Pernah tak bila you menghadap cermin itu, image itu yang akan melihat kepada you. Cermin itu akan melihat apa yang ada dalam diri you sebenarnya. Jadi ini adalah satu muhasabah yang bagus, yang mungkin elok kita buat. Dan sekiranya kita berlapang dada, saya rasa Allah akan memberikan petunjuk. Dan saya rasa kalau itu berlaku, kita tidak akan risau dengan isu-isu seperti yang di-highlight tadi.
Okey, jadi untuk muat ni saya rasa semua tahu, ini peraturannya. Untuk masuk memang muat tahap 1 dan untuk graduate adalah muat tahap 3. Ya. Dan untuk syarat, itu untuk syarat kemasukan. Untuk tahap 1 untuk masuk, tapi untuk kursus-kursus syariah undang-undang dia perlu ke tahap 3 kalau dapat 2A atau A- dan tahap 4 kalau tidak dapat A dari peringkat SPM. Manakala untuk penjazahan, ini memang termaktub dalam Senat Universiti Peraturan Senat kena keluar dengan muat 3. Okey, ini saya masukkan. Muat 3. Apa tarikh muat 3? Modest user. Saya ulang, modest user. Okay. Modest command of the language, modestly expressive and fluent, appropriate language, but with noticeable inaccuracies. Noticeable inaccuracies. Modest understanding of language and context, able to function modestly in the language. Maknanya, bila you cakap tu dalam keadaan mungkin tak apa-apa betul sangat tu, orang lain pun boleh faham. Orang lain kalau cakap pun kadang-kadang tak betul pun kita pun boleh faham juga. Itu maksudnya. Okay? Jadi kalau you tak boleh capai yang ini, saya rasa bagi kita nak ambil challenge lain, okay, yang lebih mungkin lebih sukar lagi. Kalau challenge muat 3 pun kita tak boleh nak penuhi. Okey. Right. Berkaitan dengan bahasa Inggeris 3. Right. Bahasa Inggeris 3 ni actually telah dikuatkuasakan, okey, pada 2004 Dan basically ini adalah diperkenalkan sebagai satu kaedah untuk membantu pelajar yang telah melengkapkan kursus bahasa Inggeris 1 dan bahasa Inggeris 2. Tak kira saya minta sikit masa lagi. Okay, kalau tak nanti tak komplit ya. Ceritanya tak komplit. Tapi masih belum mencapai sekurang-kurangnya tahap 3 dalam muat. Meaning kalau you dapat muat sebelum tu, okay, dapat muat 3 sebelum tu, maknanya tak perlu untuk you mengambil muat 3. Tak perlu you ambil untuk BI3 ini. Reasonnya adalah supaya at least kurang-kurangnya you ada sekali pengalaman, okay, untuk duduk exam yang mana format examnya adalah menyamai dengan muat, okay, dengan exam muat. Dan ini diperkenalkan sebab kekangan tempat, okay, dan pesara dan sebagainya. Kita hanya offer keutamaan diberikan kepada pelajar tahun akhir untuk semester mereka berada pada semester 6 dan juga semester ke-7. Okay. Alright. Dan ini adalah merupakan statistik kekerapan pelajar BI3 yang mengambil muat. Ini yang mungkin dirisaukan oleh pelajar-pelajar, okay, kerana ramai, okay, yang fail mengambil BI3. Pada saya itu memang apa yang kita expect, kerana mereka yang bahasa Inggeris ni nampak okey, mereka mungkin dah lepas muat tu di peringkat tahun 1, tahun 2, tahun 3. Jadi mereka yang mengambil BI3 ni mungkin yang masih fail lagi, maknanya paling tinggi pun mereka berada pada tahap muat 2. Dan bila pensetaraan dilakukan, A itu adalah equivalent to muat 6. Okay? A dalam BI3 itu adalah equivalent to muat 6. Okay? Jadi kalau you dapat, kalau you dapat 1 atau 2, okay, kalau you masih kekal dengan muat 1 dan muat 2, itu adalah equivalent kepada F. Jadi kalau you ambil saja exam berkenaan, tak ada buat apa-apa. Kalau masa musim exam, kalau saya pergi visit pelajar dekat dam dan dekat stadium dan sebagainya, kadang pelajar ni dia baca kamus waktu itu untuk nak improve, okay, dia punya vocabulary. Seorang pelajar datang jumpa saya dah 7 kali ambil. Okay, saya kata macam mana dia belajar. Okay, dia kata 2 minggu sebelum belajar tu memang dia akan study. Dia akan pulun. Dan bahasa Inggeris ni dia adalah bahasa, okay, dia sangat berbeza, okay, cara apa, because you akan diuji bukan saja vocabnya, you akan diuji juga penulisannya, you akan diuji juga, okay, daripada segi you punya communication. Okay. Okay, jadi pensusunan semula kursus bahasa Inggeris telah dicadangkan, okay, pada tahun lepas. Basically yang ini adalah untuk menambah baik, okay, di dalam penawaran bahasa Inggeris di peringkat universiti. Sebab sebelum ini, okay, tanpa mengira berapa muat pelajar berkenaan, apabila dia masuk ke tahun 1, mereka ni akan berada pada kumpulan yang sama. Contohnya, kalau pelajar itu dapat muat 3 ke, muat 1 ke, mereka mungkin akan appear dalam kelas yang sama semasa mereka mengambil BI1 atau BI2.
Dari pusat semula ini mengambil kira pencapaian pelajar dalam MUET dan therefore pelajar akan di-streamkan dalam kelas-kelas tertentu mengikut capability bahasa masing-masing. Okay. Dan dalam pusat semula ini juga kita mengambil konten BI3 dan juga konten dalam ELSP, okay, itu dimasukkan di dalam struktur baru bahasa Inggeris ini. Dan ini telah pun diluluskan oleh Senat dan akan dilaksanakan pada sesi yang akan datang, pada sesi pada September ini 2014-2015. Okay. Tetapi pelajar-pelajar sekarang ini berada pada tahun 1, pada tahun 2, pada tahun 3, sebab mereka ni belum ada lagi pendedahan kepada exam MUET itu. Jadi kita Senat telah bersetuju untuk mereka ini meneruskan dengan sistem yang sedia ada. Dan seorang pelajar komen di dalam Facebook, dia kata satu tindakan yang dangkal. Jadi again saya remind eloklah sebelum berkata-kata itu cek dulu lidah tu. You tahu tak bila you kata dangkal, you mempersoalkan tindakan Senat. Dan Senat ini keahliannya boleh tanya Cik Ahmad selaku urustia Senat. Keahlian Senat adalah 20 orang profesor, seorang naib chancellor, 3 orang timbalan naib chancellor, semua pengurusan universiti. Jadi apakah layak seorang pelajar yang belum lulus MUET 3 mempersoalkan apa yang telah diputuskan oleh Senat dan melabelkan mereka ini sebagai dangkal fikiran. Saya rasa memang tidak patut sekali lah. Unless kalau you merasakan itu adalah memang sesuai. Ini terpulanglah pada ilmu masing-masing. Jadi basically ini adalah ringkasan daripada apa yang saya sebut tadi itu. Untuk pelaksanaan bahasa Inggeris 3 dan juga ELSP. Basically kita telah dilakukan, manusia telah approve untuk struktur ini struktur yang telah ditambah baik akan diguna pakai, yang telah incorporate konten dalam BI3 dan juga telah incorporate konten di dalam ELSP, dan mengambil kira juga kemampuan bahasa Inggeris pelajar untuk dilaksanakan pada bulan September ini. Dan ini ada sedikit penjelasan lah berkaitan kluster-kluster. Jadi mungkin saya tak perlu masa tidak mengizinkan untuk saya go through yang ini. Tapi ini basically macam yang kita streamlinekan pelajaran berkenaan according to MUET masing-masing. Contohnya kalau you adalah dalam kumpulan MUET 4, 5 dan 6, jadi you terus mengambil subjek ini, English for academic purposes, English for occupational purposes, English for research dan sebagainya. Ini satu lagi gambar yang saya ambil penguatkuasaan bahasa Inggeris di Bangladesh, di International University of, saya tak ingat nama dia tu, dan actually universiti ini adalah rakan strategik USIM. Jadi mereka ini menggunakan approach untuk tidak melayan pelajar-pelajar sekiranya pelajar berurusan di kaunter dan tidak berbahasa Inggeris. Jadi maknanya agenda bahasa Inggeris bukanlah agenda USIM sahaja, tapi agenda banyak universiti. Berkaitan dengan yuran antarabangsa dan yuran hutang tertunggak, saya rasa yang ini mungkin tidak berbangkit lagi setelah ada penjelasan yang panjang lebar dan ada kata putus semalam semasa perjumpaan dengan MPP. Saya tak cek lagi Facebook sama ada pemaklumat itu dah keluar oleh MPP. Sudah, sudah. Jadi mungkin tak berbangkit lah. Tapi saya nak highlight di sini bahawa daripada segi subsidi yuran oleh kerajaan, ini basically saya highlight bukan apa untuk nak supaya kita lihat bahawa sebenarnya amount yang kita contribute untuk universiti itu adalah sangat kecil persentasenya. Sebagai contoh ni untuk kursus QL04, 90.5% ni datang daripada subsidi oleh kerajaan. Dan yang dibayar adalah sekitar dalam 10%. Begitu juga dengan kursus-kursus yang lain. Dan ini pun USIM sendiri ada komitmen. Kita cuba untuk menjelang 2030 supaya yuran pengajian itu mungkin dapat kita mansuhkan. Seperti mana apa yang
cuba dilakukan oleh UTM. Okay, UTM menjelang 2020 tak silap saya, mereka mencarahkan untuk tidak ada yuran pengajian, tapi adalah yuran-yuran yang lain tu. Jadi USIM pun cuba untuk menjelang 2030 kita akan cuba kalau keadaan kita punya kewangan tabung wakaf kita mengizinkan, mungkin kita boleh juga ke arah itu. Okey, jadi ini semalam telah dibincangkan panjang lebar mengenai yuran untuk syarat memiliki periksaan. Jadi dulu saya dibalungkan pemotongan yuran dilakukan terus kepada PT-PTN, tapi pada tahun 2007, 2008, 2009, Dato' Asin saya tak ingat, pelajar-pelajar telah mencadangkan agar PT-PTN bayar terus pada akaun mereka dan mereka lah yang akan menguruskan sendiri yuran ini, bayar di kaunter. Tapi ternyata semasa berjumpa dengan Tuan NCA, kita dimaklumkan ada 973 tak silap saya, pelajar-pelajar yang masih lagi belum melangsarkan yuran mereka, dan 770 lebih sedikit yang sebenarnya mereka ni ditaja. Jadi 773 tak silap saya yang belum menjelaskan yuran dan mereka ni ada penajaan. Jadi kita pun muskil. Bila you dapat penajaan PT-PTN scholarship itu, amanahnya adalah untuk membayar yuran, dan bukan untuk perkara yang lain. Walaupun saya maklum ada pelajar yang sangat sukar dan ingin membantu keluarga dengan wang berkenaan. Tapi mana kalau you lakukan itu dengan tanggungjawab, you juga ada tanggungjawab dengan USIM. Pada saya, kalau you boleh membayar yuran tanpa menyusahkan ibu dan bapa, pada saya itu juga you telah membantu ibu dan bapa. Okey, jadi saya rasa mungkin itu saja. Dan mungkin lepas ni kalau ada persoalan, mungkin saya dan Dato' Asin dan mungkin rakan-rakan yang lain boleh juga untuk bantu untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita telah tiba di dalam sesi dialog. Maka tanpa membuang masa lagi, majlis menjemput yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Asin bin Dollah, Encik Ahmad Fathi, Encik Nasrul, diiringi oleh saudara moderator Muhammad Irsyad untuk tampil ke atas pentas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam diucapkan kepada semua warga USIM yang menghadiri Dewan Kuliah Utama FEQS pada malam ini. Saya rasakan ini adalah satu ruang dan peluang yang telah kita tak pasti sama ada tercipta sendiri atau macam mana untuk kita sama-sama dalam menjernih, membincangkan serta menganalisis permasalahan yang timbul untuk kita sama-sama mencipta USIM yang lebih sejahtera. Dan di sebelah saya ada Profesor Datuk Dr. Musa Ahmad, Timbalan Chancellor Akademi dan Antarabangsa, dan di sebelah kanan saya juga ada Profesor Datuk Dr. Asin bin Dollah, Timbalan Chancellor Hal Ehwal Pelajar Alumni, dan juga majlis kita hari ini diserikan dengan kehadiran Encik Nasrul daripada Ketua Bahagian Hal Ehwal Pelajar dan juga Encik Ahmad Farhi sebagai Ketua Bahagian Pengurusan Akademik. Jadi sebelum untuk kita mulakan dialog ini, saya akan bacakan, mungkin saya akan terangkan format dialog santai kita pada hari ini. Pertama, kita akan buka 5 persoalan daripada audiens yang ada di dalam Dewan Kuliah Utama. Kemudian setelah itu dijawab oleh barisan panelis kita pada malam ini. Kita akan fokuskan pula kepada soalan-soalan yang diajukan di alam maya, di FB dan Twitter MPP. Kemudian sekiranya ada masa berbaki, kita akan buka lagi soalan untuk peluang kepada rakan audiens yang hadir pada malam ini. Tapi sebelum itu saya menyeru kepada semua mahasiswa USIM yang berkelapangan, yang duduk di hadapan laptop yang mengikuti live streaming kita pada malam ini untuk sama-sama memenuhi Dewan Kuliah Utama untuk sama-sama memenuhi Dewan Kuliah Utama kita pada hari ini. Okey. Baik, sebelum kita mulakan sesi dialog, saya ada 2 pesanan. Yang pertama, pesanan untuk kepada para panelis kita untuk mungkin kita sama-sama menjawab dengan secara pantas dan padat padu untuk kita menjimatkan masa. Dan yang kedua, saya meminta banyak-banyak menyeru kepada semua rakan mahasiswa USIM, saya percaya semuanya dari baik-baik, untuk kita sama-sama menjaga tingkah laku dan adab bila mana kita menyuarakan apa yang terbuku di dalam hati. Boleh Boleh tak? Tak kuat, boleh ke tak ni? Boleh, okey. Dengan ini saya menjemput 5 persoalan yang pertama untuk kita diajukan kepada
barisan panelis kita. Dipersilakan. Boleh mengambil ruangan kiri dan kanan. Dipersilakan. Mana-mana yang minta nyatakan nama dan fakulti. Mungkin yang lain mungkin boleh ambil tempat untuk kita jimatkan masa, kita akan kumpul 5 soalan terus. Okey, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Muhammad Saiful Azri bin Muhammad Said. Pelajar tahun 3 Fakulti Quran Sunnah. Di sini saya ada satu soalan dan mungkin juga cadangan. Soalan saya berkenaan dengan BI 3, Bahasa Inggeris 3. Apabila kita lihat BI Bahasa Inggeris 3 ini, mereka yang perlu mengambil subjek ini adalah pelajar-pelajar yang kita kata masih tidak mencapai muat band 3. Dan apabila mereka pergi kepada peperiksaan akhir dan mereka masih berada di takuk yang sama, sudah pasti mereka akan gagal. Gagal mendapat PNJK yang baiklah, untuk keputusan yang baik untuk subjek ini, dan mengganggu PNJK dan PNJS mereka. Persoalan saya, adakah di sana tiada usaha daripada pihak pentadbiran USIM untuk membantu pelajar-pelajar ini, sebab kerana kita tahu mereka memang masih tak mencapai muat band 3, dan untuk melepasi grade lulus pada BI 3. Okay. Sebab saya berkata gini, kerana komplikasi yang berlaku, saya mendengar daripada penceramah-penceramah, daripada wakil PTPTN sendiri, mereka selalu membincangkan tentang betapa sedikitnya orang Melayu yang tidak mencapai first class degree, dan PTPTN menawarkan beasiswa, bukan pinjaman, untuk pelajar-pelajar yang mencapai first class degree. So komplikasi daripada BI 3 ini, pelajar-pelajar yang berkemungkinan untuk mendapat first class degree terganggu disebabkan BI 3 ini juga. Cadangan saya sendiri, kita mempunyai 3 kursus bahasa Inggeris pada tahun 1, SEM 1 dan pada SEM 2. Dan BI 3 pada yang boleh dipilih sama ada SEM 6 ataupun 7. Atau SEM-SEM sebelum itu. Jadi saya rasa dengan tujuan BI 3 yang dikatakan untuk meletakkan pelajar sama seperti peperiksaan muat, mungkin kita boleh terapkan benda ini, konsep ini bukan pada BI 3, malah pada BI 1 dan 2 juga. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, teruskan kepada persoalan lain. Empat persoalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mustaqim, tahun 2 Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Pertama sekali saya memuji tindakan MPP pada sesi kali ini, kerana setahu saya ini merupakan buat pertama kalinya diadakan dialog santai antara pentadbiran USIM dan juga student. Jadi tepukan untuk MPP kita. Sepatutnya benda ni dah lama dilakukan oleh MPP dulu-dulu, tapi tak apalah. Semoga
apa yang ada pada hari ini akan menjadi amalan MPP pada masa akan datang insya-Allah. Kalau boleh diadakan setiap semester lagi bagus. Soalan saya berkenaan PTPTN. Adakah PTPTN ini soal awal ataupun lambat pembayarannya kepada student dihandle oleh USIM ataupun PTPTN itu sendiri? Kalau USIM yang menentukan awal ataupun lambat pembayaran PTPTN ini kepada student, saya pelik kenapa dibayar lewat kepada student, kerana kalau bayar awal maka senanglah kita nak bayar yuran awal kan. Jadi itu kalau USIM yang handle lah. Kalau PTPTN kita nak buat macam mana? Jangan tunggu bila duit dah habis baru kita boleh bayar yuran. Itu yang pertama. Yang kedua soal yuran LA ataupun lawatan antarabangsa, yang mana setiap student dikenakan bayaran sebanyak RM75 bagi setiap semester sehinggalah kepada semester ke-8. Jadi untuk pelajar yang tidak pergi LA, ke mana duit ini pergi? Kenapa tidak dipulangkan kepada pelajar? Dan juga isu yuran makmal komputer untuk pelajar yang hanya guna makmal pada SEM 1 dan SEM 2, tetapi yuran ini tetap diteruskan pada SEM 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kenapa? Wallahualam. Terima kasih saudara Mustaqim. Kita buka satu lagi persoalan. Sila. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, nama saya Siti Raudah binti Muhammad Azmin daripada Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Jadi saya terus kepada soalan. Yang pertamanya ialah berkenaan dengan BI3. Jadi seperti mana saya rasa lebih kurang sikit daripada soalan tadi tu, di mana kita lihat grade yang diadakan untuk BI3 ni, seperti yang Prof Musa katakan sebelum tadi, grade dia bersamaan dengan band MUIT juga kan? Jadi seperti yang kita tahu, BI3 ni selalunya diambil oleh pelajar yang tak lepas MUIT kan? Selalu dapat band 1 atau band 2. Jadi apabila dia masuk secara logik lah, apabila dia ambil BI3, secara logiknya dia akan tetap dapat band 1 dan band 2 atau kemungkinan lah rezeki dia dapat band 3. Jadi sekitar grade yang dia dapat oleh pelajar yang ambil BI3 ni adalah F, E atau C. Ataupun D, ataupun D, F, E ataupun D. Jadi persoalan saya, kenapa dibuat begitu grade untuk BI3 ni? Kerana ia bukannya membantu kepada pelajar yang tak lepas MUIT ni, tapi seolahnya macam menjerat lagi lah pelajar yang tak ambil MUIT ni kan, ya, tak lepas MUIT ni. Okey, seterusnya persoalan saya ialah kenapa BI3 ni dikenakan kepada pelajar-pelajar yang tahun akhir? Seperti yang kita tahu, dan juga kenapa BI3 ni dimasukkan juga jam kreditnya, dimasukkan jam kredit kepada pelajar-pelajar yang ambil BI3. Kerana ia akan menyukarkan pelajar-pelajar untuk orang kata cover balik PNGK sekiranya dia tidak dapat skor dalam BI3. Dan seperti yang kita tahu, isu yang lepas-lepas kebanyakan pelajar yang ambil BI3 ni pointernya terjejas akibat daripada BI3 ini. Baik, sikit lagi. Okey, ini berkenaan dengan MUIT juga, di mana sebentar tadi Prof Musa ada menyatakan bahawasanya MUIT ni dah terlalu lama dikenakan kepada pelajar-pelajar untuk graduasi kan, untuk dapat band 3 baru boleh graduasi. Tetapi jika kita lihat dalam jangka masa yang lama tu juga, setiap SEM ataupun setiap tahun pasti ada isu berkenaan dengan band 3 ni. Jadi adakah tidak ada inisiatif lain selain daripada BI3 tu yang juga tidak terlalu orang kata inisiatif yang tak kurang berkesan kepada pelajar? Adakah tidak ada inisiatif lain kepada para pelajar untuk menyelesaikan ataupun mengurangkan isu ini? Dan kalau diberi keizinan, saya nak bertanya sedikit tentang yuran. Okey, berkenaan dengan yuran, jika kita lihat dalam ledger setiap pelajar, kebanyakan item-item yang ada pada yuran tu
boleh dikatakan banyak juga item yang ada pada ledger yang boleh kita boleh dikatakan ia adalah sebenarnya satu pilihan. Sebagai contoh, yuran makmal komputer, yuran convocation. Sebab kalau kita tengok, kalau kita dah bayar contohnya makmal komputer kan, padahal bukan semua pelajar menggunakan makmal komputer. Dan saya juga, pengalaman saya pernah menggunakan makmal komputer di FSU dan akhirnya saya dihalau keluar daripada makmal komputer tu. Yang menyebabkan saya rasa sangat terkilan lah. Setiap semester saya akan bayar RM100 tapi akhirnya saya tidak dapat menggunakan makmal komputer tu langsung. Dan juga seperti yuran seperti yuran antarbangsaan dan juga yuran convocation yang saya rasa ia adalah satu item yang pilihan kot kepada para pelajar, atau mungkin boleh jelaskan lebih jelas lagi. Sekian, harap maklum. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada para panelis menanya pertanyaan soalan. Untuk itu kita terus kepada sesi jawapan daripada panelis kita. Kita mulakan dengan Profesor Dr. Musa. Silakan. Wow, banyak ni nak jawab ni. Okey, jadi mungkin saya pergi kepada soalan oleh saudara Saiful dan berkaitan juga oleh saudari Siti Raudah tadilah on berkaitan dengan BI3. Right. Okey, Saiful tadi highlight berkaitan dengan BI3 yang perlu diambil untuk tu yang belum capai muat 3 lah. Dan ada disebut tadi ini mungkin menjejaskan peluang mereka untuk dapatkan first class. Okay. Dan soalan satu lagi daripada beliau adalah kenapa tidak diterapkan BI3 itu dalam BI1 dan BI2? Okay, alright. Okey, mungkin sekali saya langsung ni akan menjawab juga beberapa soalan yang Raudah highlight tadi. Jadi pelajar kena faham, okey, basically BI3 ini dia lebih advance daripada BI1 daripada BI2. Okey. Once you dah lulus tadi, kalau you teliti slide saya, dia hanya diambil for those yang dah lepas BI1 dan dah lepas BI2. Jadi manakah mungkin BI3 ini perlu diterapkan dalam BI1 dan BI2? Okay, sedang asas you tak kukuh lagi. Jadi BI1 dan BI2 itu, again, logiknya adalah untuk membina, okay, you punya untuk pengukuhan bahasa Inggeris. Once sudah ready, barulah mengambil, okay, muat 3. Mengambil BI3. Dan BI3 ni adalah, okay, untuk basically supaya you macam kita nak masuk gear 5 lah, okay, untuk diberikan satu kursus yang agak intensif dan examnya itu dan juga di punya markahan tu memang exactly sama macam yang dibuat untuk muat. Okay. Jadi kalau you belum lepas 1 dan lepas 2, jadi manakah mungkin you nak ambil muat 3, nak ambil BI3. Okay, jadi logiknya begitu. Dan tadi Raudah ada highlight juga, dia kata logiknya kalau yang ambil BI3 tu mereka yang memang dia punya bahasa Inggeris itu belum mencapai muat 3 lah, 1, 2. Jadi logiknya dia akan dapat markah yang tadilah, okay, yang F tadi tu, which is betul. Tapi ini berlaku untuk those yang tak buat apa-apa. Dia tahu dia punya kompetensi bahasa Inggerisnya memang tak capai lagi level muat 3. Dan dia sedar tak capai muat 3, tapi bila diberi pendedahan untuk ambil BI3, dia juga tidak buat apa-apa. And therefore, tidak adalah peningkatan dalam bahasa Inggeris dia. Okay, and therefore, walaupun dia duduk BI3, maka tidak berlaku apa-apa juga. Dia akan istiqamah dalam result dia. Sebab saya ada jumpa seorang pelajar, semasa saya membuat saya membuat promosi, jom masuk U di Kelantan. Zulkarnain nama dia. Okay. Dia selalu juga communicate melalui Facebook. Jadi dia sebut masa dia BI3 tu, okay, dia dapat grade-nya tu agak goyah juga, tak tahulah goyah tu dia F ke ataupun mungkin tinggi sedikit. Tapi lepas tu dia sangat menginsafi diri dia dan dia all out dia study. Dan bila dia ambil muat yang betul tu, walau BI3 tu dia tak agak goyah, tapi dia dapat muat 3. Dia share experience dia dengan saya dan masa itulah saya berkenalan dengan dia bila dia datang ke bus USIM. Otherwise saya tak kenal dia. Okay, jadi result you akan berada pada takuk yang lama
sekiranya masa you ambil BI3 tu you tidak buat apa-apa, okey, untuk menolong diri you sendiri. Jadi kalau boleh saya umpamakan, BI3 tu biasalah untuk macam kita bawa, okey, untuk nak bagi minum kedai kita tu pergi ke sungai atau pergi ke tepi parit ke untuk bagi dia minum. Tapi kalau tak nak minum, apa yang kita boleh buat? Okay? So dia akan tetap kehausan juga. Yeah? Okay, berkaitan untuk dia akan menjejaskan dia punya first class. That's why saya kata dia macam bila kita masuk universiti ni dia ada peraturan. Okay, dia ada tadi yang saya kata buku panduan fakulti yang you kena digest. You kena tahu dia punya game ni. Macam saya bila saya dapat first class dulu, saya dah mula first year, tahun 1 tu untuk first pun saya dah mula dah target. Okay, jadi kalau drop sikit nak kena top up balik, okay, macam mana untuk supaya naik balik macam tu. Jadi dia untuk first class ni, dia bukannya maknanya tidak ada perancangan dan dia jadi macam tu, tiba-tiba first class. Mungkin yang genius tu betul lah, tapi macam saya ni saya bukan genius. Okay, mungkin saya usaha keras sikit. Okay. Jadi, kalau memang you tahu bahasa Inggeris ini adalah subjek akan really kill you, okay, yang akan menjatuhkan BI3 ni, yang akan menjatuhkan UPNJK. Jadi saya mohon kenapa tidak kita plan daripada awal, okay? Ambillah muat daripada awal dan mungkin ambillah kelas. Kalau you dah ambil muat kali pertama, fail. Kali kedua, fail. Kali tiga, fail. Buatlah sesuatu. Masuklah kelas, okay? Bayarlah sedikit tidak mengapa, okay? Dengan dia masuk kelas tu mungkin you akan improve dan baru duduk exam. Macam kita nak ambil lesen kereta lah. Lesen kereta, mula kita bayar, kita belajar kereta kan. Pertama kali kita fail, kita masuk lagi sungguh-sungguh lagi. Saya ingat anak saya, bila lesen kereta kali pertama dia fail, dia balik dia menangis dan minta saya ajar dia bawa kereta. Dia tak bergantung hanya belajar kita semasa dengan driving school tu. Jadi saya bawa dia naik kereta kancil and so on. Dia confident dan second time dia ambil tu dia lulus. Jadi saya rasa dia pun analogi macam tu juga, macam muat 3. You dah tahu you buat cara ni, you hafal kamus, okay, and then 2 minggu sebelum exam you baca kamus dan sebagainya. Tak jadi strategi tu, tukarlah strategi tu. Okey, sebab tadi pengurusi kata jawab dengan pendek dan jitu. Jadi analogi mungkin banyak lagi lah. Okey, saya nak pergi kepada Siti Raudah tadi. Saya dah jawab tadi, yang mananya bila you ambil dapat F dan nampak macam dia tak membantu sangat. Okey, mengapa dia masuk dalam PNGK? Okey, saya pun nak tanya juga, masa saya datang ke USIM, saya nak faham juga, kenapa masuk dalam PNGK ni? Sedangkan dia tidak masuk dalam kursus core courses yang dikira untuk syarat bergraduasi. Maka akhirnya saya dapatlah jawapan itu. Okay, dia maklumkan bahawa ini adalah komitmen pelajar. Okay. Mungkin yang ni kalau alumni kita, Encik Marwan dan mungkin siapa ni, Saifullah nak share. Okay, dikatakan komitmen pelajar sebab dulu masa BI3 diperkenal, okay, jadi dia adalah merupakan untuk membantu pelajar, okay, dan pelajar fail ke tak fail ke, okay, dia tidak dikira dalam PNGK, and therefore komitmen pelajar untuk kelas berkenaan adalah sangat kurang. Maknanya kelas tu akan kosong lah, pelajar tak bother sangat nak datang because dia just cuma additional sahaja. Dan sebab itulah saya nak mewajibkan supaya ada komitmen pelajar. Okay. Jadi itu reasonnya, okay, mengapa, okay, dia masukkan, okay, di dalam PNGK. And again, bukan tidak ada jalan untuk you lari daripada kalau you rasa BI3 itu adalah killer untuk you punya PNGK dan menghalangi dapat first class. Okay, macam saya sebut tadi itu, okay, you perlu beri perhatian kepada exam MUAT. Tapi tu sekarang ni untuk pelajar tahun 1, 2 dan 3 yang tak ambil BI3 tu, kalau you rasa gerun nak ambil BI3, sekarang ni selain pada MUAT, you boleh ambil UEPT. Okay, anytime. Okay, jadi saya rasa saya dapat menyangkalah tadi bila Raudah kata seolah-olah di peringkat pengurusan tidak ada inisiatif, okay, untuk membantu pelajar yang tak dapat BI3. Jadi saya pulangkan balik soalan tu, adakah you ada inisiatif, okay, untuk membantu diri you supaya you dapat naikkan level bahasa Inggeris ini? Dan sebenarnya daripada tadi ada sebut maknanya ini kali pertama. Tadi saya rasa Mustaqim, ini kali pertama diadakan dialog. Saya rasa tidak. Last year pun
ada Azizi ada sini. Lasi pun ada, dia jemput saya juga untuk dialog dengan pelajar. Isu ni juga ada diketengahkan. Sebelum tu pun ada juga. Cuma yang ini mungkin diadakan lebih terstruktur. Saya nampak dan saya ucap tahniah jugalah kepada MPP. Berkaitan dengan yuran, ledger ini saya mungkin bukan the right person untuk menjawabnya. Saya jemput juga sebenarnya malam ni bendahari untuk datang, tapi bendahari tak dapat nak hadir. Tapi saya dimaklumkan hasil daripada perbincangan dengan MPP dengan Datuk WC hari itu, kita akan menggunakan satu sistem yang baru bendahari yang akan dibeli daripada sistem ni baru dan dibeli daripada universiti lain. Dan ini akan digunakan pakai, tak salah saya itu disebut pada bulan Jun. Jadi mungkin selepas Jun benda tidak akan berbangkit lagi. Dan saya pun sebut dekat bendahari, mengapa ledger tu diberikan negatif positif, jadi pelajar confused. Jadi dia kata dia try untuk be telus, dia ingin untuk be transparent pada pelajar. Tapi pelajar mungkin agak confused dan saya rasa kalau rasa confused dan rasa mungkin bendahari terambil duit juga, eloklah dapat penjelasan daripada pihak bendahari. Dan juran komputer, juran makmal komputer, saya juga diingatkan, mungkin Datuk Hashim boleh bantu saya nanti, bahawa juran makmal komputer itu bukan hanya untuk makmal sahaja, tapi dia juga untuk penggunaan facilities macam wifi, dan mungkin perkara lain lagi yang berkaitan dengan ICT. Jadi yang ini bukan just simply untuk makmal komputer, mana you masuk makmal komputer dan dia halang you masuk makmal komputer dan you kata, well, kenapa I kena bayar makmal komputer sebab I tak boleh nak guna. Jadi yang ini mungkin Datuk Hashim boleh tambah nanti. Right. Dan macam yuran convocation dan sebagainya, yang ini sebenarnya either you datang ke you tak datang, actually kos itu telah pun dikeluarkan dan dia bukannya kos untuk majlis convocation sahaja. Dia termasuk juga kos-kos untuk penyediaan scroll, dan aspek-aspek yang lain lah yang berkaitan yang mungkin akan dijelaskan oleh Cik Ahmad nanti. Kalau Cik Ahmad boleh jelaskan aspek itu juga. Dan jururan pengantarabangsa untuk makluman di USIM ni pengantarabangsa adalah wajib. Tadi sebagai analogi biskut tadi kan, proses A, proses B, biskut mayat dengan biskut biskut Mary. Berbeza, universiti berbeza, prosesnya berbeza and therefore produk berbeza. Untuk di UC dimasukkan pengantarabangsa tu sebab kita nak you merasa syukur dengan you duduk di Malaysia sebab later on bila you keluar khidmat kepada bottom billions. Jadi you tengok macam Azizi dan juga Azmi bila balik daripada Ponorogo, mereka ni berbeza kan, penuh keinsafan. Sebab mereka nampak situasi di sana dan bila balik ke Malaysia kita boleh appreciate keadaan Malaysia. You tengok tim daripada FST yang pergi ke Sri Lanka, berada di membuat program JISO sampai 3 kohort kita hantar, mereka balik juga, mereka akan rasa syukur berada di Malaysia. Even tu kalau you pergi ke England pun, you balik you akan rasa appreciate Malaysia ni ada waktu malam boleh keluar minum teh tarik, pakai singlet dan sebagainya. Itu tujuannya. Jadi by right, universiti boleh kata ini wajib untuk you. Dan universiti boleh kata since you tak pergi, therefore kita tak allow you untuk bergraduasi. Sebab tanpa komponen pengantarabangsa tadi, you tak akan keluar sebagai biskut Mary yang kita inginkan. Mungkin you akan keluar bentuk biskut Mary tu ada, tapi mungkin dia cemplang, kata orang Jawa. Tak cukup ingredients. Barat itu akan menjadi reject, bahan yang di reject dan dia tak comply dengan standard USIM. Kalau you pergi ke kedai, you ambil lauk sambal belacan and so on, pergi kaunter, you bayar harga katakan RM5 sebagai contoh lah analogi yang mudah. Lepas you makan-makan, you pergi kaunter balik, saya tak nak makan ikan ni, bagi balik duit saya. You rasa dia nak bayar ke duit you? So macam tu, bila you masuk ke USIM, ada yuran-yuran tu yang dah dipakejkan, you kena bayar. Jadi you pergi ke tak pergi, jadi benda tu adalah sebagai yuran, dan itu menjadi hak universiti. Jadi saya rasa mungkin jelas. Dan saya nak pergi soalan daripada saudara Mustaqim tadi daripada FSU. Pertama kali diadakan saya dah jawab tadi, bukan kali pertama.
PTPTN awal atau lambat, saya dimaklum ni Encik Nasrul akan jawab. Saya mungkin tidak ada pengetahuan berkaitan dengannya. Lawatan antarabangsa ni tadi apa yang disoal ni, mana Mustaqim? Yang antarabangsa tadi soal apa ni? Oh, okey, kalau tak pergi. Okey, kalau tak pergi saya dah jawab tadi lah, indirectly. Jadi yang ni memang wajib di universiti. Cuma sekarang ni batch pertama yang diwajibkan sekarang berada pada tahun 4 dan mereka sekarang latihan industri. Dan Senat belum memutuskan lagi sama ada mereka yang tak pergi mereka yang tak pergi untuk program pertambahsaan ni sama ada mereka ni dibenarkan untuk graduate ataupun tidak. Senat belum buat keputusan lagi. Okey. Tapi barat macam saya sebut tadi tu, kalau analogi biskut tadi tu, maknanya telah ada sedikit kecacatan pada biskut tadi sebab ingredient antarabangsa tadi tidak ada di situ. Jadi ada masa lagi kalau you boleh pergi, yang belum pergi itu, pergilah ke program antarabangsa. Saya nampak macam di APQS sekarang pun sangat sama proaktif untuk pergi, yang relatif nak pergi ke India, ke Turki dan juga Indonesia. Mungkin saya pass kepada Encik Nasrul untuk menjawab berkaitan dengan PTPTN tadilah. Dan mungkin lepas tu Dato' Asin mungkin nak tambah berkaitan dengan yuran atau Cik Ahmad lah. Terima kasih kepada saudara Mustaqim dari Fakulti Syariah dan Undang-Undang yang bertanya tadi. Soalan yang saya fikir relevan untuk saya ada satu sahaja, iaitu tentang bagaimana adakah universiti, adakah wang penajaan dalam bentuk pinjaman daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional ini, PTPTN, atau agensi-agensi penaja yang lain, yayasan-yayasan kerajaan negeri ataupun syarikat-syarikat korporat GLC, Government Link Companies, disalurkan kepada IPTA, kemudian baru disalurkan kepada pelajar. Jawapannya tidak. 15 tahun dulu mungkin ya. Ketika saya menuntut di universiti dahulu, memang itu kaedahnya. Wang itu disalurkan kepada universiti dan universiti menyalurkan kepada pelajar. Tetapi sekarang ini, atas semangat pendemokrasian pendidikan, bukan setakat peluang tapi bantuan kewangan juga diberikan terus kepada orang yang mempunyai diri. Jadi dalam konteks PTPTN, mereka akan menyalurkan terus ke akaun pelajar itu. Sebab itu pelajar tahun 1 yang baru mendaftar bulan September yang lepas, mereka dikendaki menandatangani satu aku janji membenarkan potongan terus wang PTPTN mereka daripada akaun Bank Islam Malaysia Berhad. Itu menandakan bahawa wang itu dimasukkan oleh PTPTN terus ke akaun mereka, dan yang memohon kebenaran untuk potongan itu adalah bank itu, bukan USIM yang memohon. Wang tajaan tadi, sebagai penaja, PTPTN tidak juga sewenang-wenangnya akan menyalurkan wang itu tanpa pengesahan tentang status pendaftaran pelajar. Mungkin saudara Mustaqim tidak menangguh pengajian, mungkin saudara Mustaqim tidak terlibat dengan insiden-insiden misalnya kemalangan pada hari hendak mendaftar, mungkin juga tidak terlibat dengan kes-kes kematian, mungkin juga tidak terlibat dengan kes tarik diri pengajian. Tapi pada PTPTN, apabila dihimpunkan kes-kes itu sangat banyak kepada mereka. Kalau 100 orang, 10 orang yang kes-kes yang sebegitu pun, itu memerlukan penelitian daripada PTPTN selaku penaja. Kerana mereka juga, bukan wang mereka, itu adalah wang daripada hasil kutipan cukai rakyat Malaysia. Jadi mereka beramanah untuk menjaga dan memelihara wang itu dengan cara memelihara bagaimana ia disalurkan kepada yang mempunyai hak tadi, iaitu pelajar-pelajar di IPT. Jadi proses kita kena faham, keputusan peperiksaan baru ini dikeluarkan pada 12 hari bulan Februari. 12 hari bulan Februari itu hari Rabu. Bila dikeluarkan keputusan peperiksaan, keesokan harinya dibenarkan untuk mendaftar kursus secara online. Hari yang sama, tak maaf. Okey. Jadi keputusan itu akan dihantar kepada PTPTN. Ada format-format tertentu, ada kaedah-kaedah tertentu, dan PTPTN pula apabila menerima, mereka juga tidak sewenangnya akan menyalurkan terus. Mereka akan menyemak status pendaftaran kursus pelajar,
status pendaftaran kursus pelajar hanya akan dimuktamadkan pada 17 hari bulan Februari setelah tempoh pendaftaran kursus secara online selesai. Dan 17 Februari itu pun ada kes-kes pelajar yang gagal mendaftar lagi. Ya. Gagal daftar atas pelbagai sebab. Dan pelajar ada sehingga 2 Mac untuk berbuat demikian. Jadi PTPTN juga memerlukan masa untuk menyaring maklumat-maklumat ini dan lazimnya standard operating procedure mereka menetapkan tempoh masa itu adalah di antara 2 hingga 3 minggu daripada tarikh permulaan sesuatu semester. Dalam konteks semester ini, tarikh itu bermula daripada 17 Februari sehinggalah 2 hari bulan Mac, 2 minggu yang pertama, dan kalau minggu yang ketiga sehingga 9 hari bulan Mac. Jadi kalau tidak dimasukkan menjelang 9 hari bulan Mac itu, maka bolehlah untuk diadukan kepada PTPTN mengapa wang itu tidak dimasukkan. Dan kalau tidak dikaitkan kegagalan atau kelewatan PTPTN memasukkan wang PTPTN ke dalam akaun pelajar seawal yang mungkin, dan dengan demikian tidak dapat membayar hutang kerana punya hutang tertunggak yang menghalang daripada pendaftaran kursus, saya fikir kalau pelajar membayar hutang mereka ataupun membayar yuran mereka secara konsisten, ya, daftar semester yang pertama, terima wang PTPTN, terus bayar yuran, tidak timbul soal tertunggak lagi. Jadi apabila berlaku sekali, dia akan jadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jadi bila kegagalan untuk menutup lubang itu yang menyebabkan pendaftaran kursus terganggu, terhalang, maka hendak ditalakan beban itu, you would like to shift the burden to PTPTN, I don't think it's fair. Ya, saya tidak fikir itu munasabah kepada PTPTN kerana yang telah membuka lubang itu kita sendiri. Maka kita bila nak menutup, tidak upaya menutup, kita nak mencari orang lain untuk menutupkannya. Jadi kalau kita membayar secara konsisten, saya fikir tidak timbul isu kegagalan mendaftar kursus, dan bila gagal mendaftar kursus, hendak pula mendesak supaya dimasukkan lebih awal. Ya, kekangan-kekangan tadi saya ceritakan tadi, PTPTN 3 minggu adalah tempoh yang sangat munasabah untuk menguruskan sejumlah besar wang melibatkan ramai orang. Saya harap jawapan tadi dapat memuaskan hati saudara Mustaqim. Sekiranya ada isu, boleh terus diajukan kepada PTPTN Seremban. Ya, PTPTN ada cawangan di Seremban, dan untuk USIM, tanggungjawab PTPTN Seremban bertanggungjawab kepada penyaluran dana untuk USIM dan urusan-urusan berkaitan dengannya. Sekian, terima kasih. Mungkin Cik Hamad ringkas sebab kita lepas ni ada soalan online pula. Ringkas tapi padat. Pertamanya, walaupun ringkas, saya nak cerita sedikit. Saudara-saudari tahu tak? Seramai 23,783 memilih USIM tahun lepas. 8,000 yang layak untuk dipertimbangkan. 1,445 sahaja nak dipilih. Jadi bermakna saudara-saudari ini amat bertuah. Sebenarnya dia pilih untuk masuk ke USIM. Tadi Datuk TNC dah maklumkan tentang yuran subsidized by government, by Kerajaan Malaysia. Sebanyak 57,945 disubsidikan oleh Kerajaan Malaysia. Saudara-saudari hanya bayar 5,500 sahaja yuran pengajian selama 4 tahun atau 5 tahun pengajian. Berkenaan yuran convocation, ya betul, saudara-saudari kalau mengamati rakan-rakan yang lalu diadakan di, saya tahu yang rasakan kenapa buat di stadium, kenapa dulu buat PICC, kenapa buat di sebagainya. Okey. Di sini ingin saya maklumkan, yuran convocation ni dicas hanya RM100 satu semester saja. Tapi dengan RM100 kali 6 semester, apa yang saudara-saudari dapat? Pertama, jubah yang disewa. Saudara-saudari kena tahu, kos satu jubah itu mencecah sehingga RM500. Jubah yang saudara-saudari pakai masa convocation. Itu dikeluarkan oleh pihak universiti. Yang kedua, scroll yang saudara-saudari akan dapat. Scroll yang berprestasi keselamatan amat tinggi. Ada 12 keselamatan dalam scroll itu. Ya. Scroll ni tidak boleh dibeli di mana-mana. Buatlah kopi sekalipun, USIM boleh detect.
Yang ketiga, transkrip akademik rasmi juga mempunyai ciri-ciri keselamatan. Ada lebih kurang 6 ciri keselamatan dalam transkrip akademik rasmi, saudara-saudari. Lagi, universiti akan menanggung juga dari segi kos DVD convocation. Akan juga diberikan kepada saudara-saudari apabila habis bergraduat di USIM nanti. Jamuan raptai convocation. Semasa raptai, saudara-saudari akan diberikan jamuan. Ya. Mendobi jubah saudara-saudari pulangkan ke bahagian akademik. Tidak perlu beri dengan telah dry clean. Bagi saja yang telah saudara di atas rumput yang basah. Di atas tanah. Saya nampak ada yang berniaga, baring kat lantai macam posing. Serah ke kami, kami akan buat dry clean untuk saudara-saudari. Bagi saja. Cuba saudara-saudari fikirkan berapakah kos-kos itu. Ya. Lagi tentang penyelenggaraan jubah. Pihak universiti menyimpan jubah di satu bilik khas. Yang mana 24/7 gunakan penghawa dingin. Supaya jubah saudara-saudari tersimpan dengan baik. Tidak berkulat. Jadi nilai 100, 600 tu cuba fikir balik. Lagi satu dapat pula folder. Folder yang saudara akan terima. 2 folder. Satu semasa menerima daripada Tuanku Chancellor. Ataupun Naib Chancellor. Ataupun Pro Chancellor. Satu lagi semasa mendapat transkrip. Ataupun scroll sebenarnya. Kita akan bagi folder yang kita panggil yang 4 segi itu. Semasa penerimaan penganugerahan dapat kita panggil folder tabung lah. Panjang tu kan. Jadi kalau saudara kalkulate. Adakah harga dia RM20, RM20? Tak mungkin. Jubah saja dah 500. Ya? So basically sebenarnya yuran convocation ni kita dah buat calculation yang sangat-sangat minimum. Pihak pengurusan telah sangat-sangat ketahui bagaimanakah kemampuan saudari. Ya? Bukannya dengan kata lain mengapa tadi Datuk mendata, mengambil duit pelajar itu tak ada langsung. Ya. Lagi satu nak cerita lagi dah dapat semua tu, gambar pun kita bagi kat saudara-saudari. Gambar tanpa frame. Frame boleh beli dekat BPA. Gambar saudari terima juga universiti bagi selepas majlis convocation. Jadi beberapa komponen yang ada itu telah menunjukkan yang RM100 setiap semester tu sebenarnya lebih yang universiti tanggung. Sebab saya kena ingat subsidi oleh kerajaan Malaysia saja. Bagi contoh Datuk TNC maklumkan tadi 90.5% untuk QL04. 90.5%. Maksudnya 59,000. Saya bayar 5,500 je untuk 5 tahun. Jadi mungkin terjawablah soalan yang berkenaan dengan yuran convocation tadi tu. Saya harap saudari yang bertanya tadi berpuas hati. Wallahualam. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel kita yang menjawab persoalan yang dilontarkan sebentar tadi. Okay, kita teruskan kepada soalan daripada alam maya, FB dan Twitter MPP. Mungkin pihak terpaparkan persoalan-persoalan yang okey, tak ada Okey, tak apa, saya bacakan daripada FB Syifa Mardiah. Bunyi macam ni. Dari pelajar tahun akhir 2 titik bertindih, kalau kami yang sudah ambil muid sampai 6 kali tiada tolak ansur untuk graduasi. Okey, itu daripada FB Syifa Mardiah. Kemudian soalan yang kedua daripada FB Syamimi Mardiah. Nama lebih kurang mungkin adik-beradik, wallahu alam. Bunyi macam ni. Tak boleh ke letak syarat sampai band 2 je muid sebab majoriti pelajar dapat band 2 berbanding band 3. Rasa tak adil bagi pelajar yang sudah berusaha bersungguh-sungguh. Mansuhkan BI 3, muid band 2 untuk graduasi. Dan mungkin soalan yang terakhir pada malam ini, soalan ketiga daripada FB Nur Afifah. Bertanya, kenapa USIM tidak lagi menjadi pusat muid macam tahun-tahun lepas sedangkan muid requirement USIM untuk graduasi. Ramai student yang nak ambil muid terpaksa ambil di luar Negeri Sembilan dan ada yang terpaksa pulang ke negeri masing-masing. Ini menyukarkan dan menyusahkan pelajar.
Jadi dengan 3 persoalan ini kita minta terus dijawab mungkin kepada Datuk Prof Musa sendiri. Silakan. Okey, terima kasih pengerusi. Sebelum tu saya nak sambung sikit tadi yang soalan daripada saudara Mustaqim FSU. Berkaitan dengan tadi yang kata juran, okey, antarbangsaan dibayar semester 1 hingga semester ke-8. Jadi kalau saya boleh betulkan, actually juran antarbangsaan hanya dibayar untuk semester 1 hingga semester 6 sahaja. Okey, satu semester dipotong RM75. Jadi total untuk 6 semester adalah RM450. Dan dalam bajet baru ni untuk makluman, kita telah putuskan supaya dia ada matching one to one. Maknanya pelajar membayar RM450 dan universiti akan memberikan juga RM450. Jadi sekarang ni untuk seorang pelajar untuk program antarbangsaan mereka boleh dapat RM900 lah, untuk daripada pendahari. Ini adalah untuk supaya pelajar dapat mungkin pergi untuk lawatan akademik luar negara ke negara yang mungkin agak jauh sedikit. Sebab yang lepas-lepas ni mereka hanya sekadar pergi ke Indonesia dan juga Indonesia. Sampai satu ketika tu satu universiti dilawati oleh USIM dalam masa 2 minggu 2 kali. Jadi ini satu peluang lah, sebab dulu actually agihan adalah kepada fakulti. Setiap fakulti diberikan RM15,000. Jadi pada tahun ini ada tambah baik sedikit, jadi kita berikan per pelajar. Dan satu lagi ni ada saya terima SMS daripada salah seorang pegawai di BPT, Puan Aino, ada sini ke? Tak ada. Jadi dia kata, sebagai tambahan untuk BI3, pelajar kena faham pemberat exam ini adalah 30% diambil daripada coursework untuk listening dan speaking dan 70% daripada final untuk component reading dan writing. Jadi student mungkin assume whenever they attended classes, did all assignment but still failed due to their weak skills in reading and writing. Jadi dia punya weightage dia ada 30% tu untuk basically reading dan juga writing. Okey, untuk makluman. Okey, berkaitan dengan muat dah 6 kali, dah 7 kali tapi tak dapat juga, tak boleh ke graduate. Okay. Jadi in the past kita dah for the past 10 years USIM dah buat. Okey, mana dah beri syafaat dalam surat senat untuk keluar dengan 2. Sehingga pada tahun lepas saya rasa Puan Guliah boleh verify. Okey, semasa belum lagi dibawa ke senat, untuk berapa senat akan putuskan untuk tahun lepas graduan mana untuk graduate dengan muat berapa. Jadi pelajar ni datang ke kaunter di BPA minta untuk dikeluarkan transkrip, dan diberikan feedback oleh pegawai mengatakan bahawa mereka belum boleh dapat transkrip because mereka masih lagi muat 2. Dan dia jawab dengan selamba, dia kata, tak apalah puan, nanti lepas senat pun saya tahu senat akan putuskan dengan muat 2 juga. Kan? Jadi itu pada saya attitude pelajar, dia dah assume awal-awal dah, alah, you study terturut pun nanti akan dapat muat 2 juga. Dan ternyata yang itu meleset, tapi akhirnya senat memberikan juga alternatif untuk mengambil UEPT. Dan pada tahun ini pun kita akan allow you untuk ambil UEPT. Jadi hanya UEPT yang kita terima hanyalah UEPT ataupun MUAT, UEPT 3, MUAT 3, IELTS 5.0 dan juga TOEFL. Saya tak ingatlah dia punya tu, berapa 500 ke, saya tak ingat. Jadi hanya ini saja yang kita akan terima. Jadi untuk those yang belum dapat MUAT band 3 lagi, walaupun dah ambil 5-6 kali ke, cubalah muhasabah diri macam saya tunjuk tadi tu. Duduk di depan cermin, mintalah image dalam cermin tu untuk tanya diri kita ni, apalah kurangnya kita ni dah 6 kali pun tak dapat juga nak lulus. This may be something yang kita boleh buat untuk mengubah keadaan. Berkaitan dengan pusat muat, mengapa USIM tak menjadi, is no longer jadi muat punya center. Ini kerana kita merasakan terlalu banyak
kerja-kerja terlalu banyak masa yang perlu diwakafkan untuk kita nak organize muat ini. Di samping dia juga memberikan kos yang agak signifikan juga untuk kita nak arrange perkara ini. Plus pelajar-pelajar akan menjadi sangat-sangat dependent kepada universiti. Jadi kita merasakan mungkin dah sampai masanya selepas berapa tahun, Cik Mat, 10 tahun. Kita buat tu, kita rasa sudah cukup masanya untuk supaya masa berkenaan kita pulangkan balik kepada kerja-kerja hakiki di bahagian akademik dan mintalah pelajar untuk urus sendiri. Jadi itulah reasonnya. Dan itu pun dalam keadaan macam tu pun ada lagi pelajar yang menuduh bahawa USIM ni kapitalis. Dan mengambil maknanya peluang ini untuk buat bisnes, which is saya rasa agak keterlaluan. Jadi itu mungkin itu saja pengurusi. Unless kalau ada tambahan. Okay, terima kasih diucapkan banyak kepada para panelis kita pada malam ini. Saya harapkan segala persoalan dapat dijawab. Kami dari pihak penganjur saya dimaklumkan untuk menamatkan sesi dialog kita pada hari ini, pada malam ini. Dan mungkin segala persoalan saya memang merasakan ianya suatu masa yang singkat dan mungkin segala persoalan yang masih ada mungkin boleh diperpanjangkan kepada Majlis Perwakilan Pelajar untuk kita teruskan kepada pihak atasan. Sekali lagi minta maaf dan juga diucapkan terima kasih kepada pihak pentadbiran kerana membuka ruang dan peluang untuk pelajar sama-sama berdepan. Kita mungkin kalau di dewan ini kita lihat ada wakil daripada bahagian keselamatan PIPP sendiri dan juga pihak akademik. Assalamualaikum, maaf ganggu. Nak minta request satu soalan je daripada FPSK. Tak apa ke? Okey. Sebabkan FPSK jauh. Okey, satu soalan, ringkasan padat. Satu je. Terlihat sekarang bincangan pasal muat band 3. Kami di PSK di required untuk graduate dengan band 4. Okey, tapi sedangkan fakulti dental dan fakulti perubatan di universiti contohnya UKM dan universiti UPM memerlukan band 3 sahaja untuk grad. Dan ini menimbulkan bebananlah kepada pelajar final year kami untuk mendapatkan band 4 lah kan within dia orang punya study tu. So ada cara tak untuk meringankan beban mereka sedangkan mereka nak grad dan melihatkan pada situasi fakulti lain dan universiti lain yang memerlukan band 3 sahaja bagi bidang perubatan. Macam mana? Terima kasih. Silakan Datuk 2 minit. Okey, terima kasih dan ada juga rupanya daripada Pandang Indah yang datang malam ni. Ramai ke? You seorang je? 4 orang. Okey, jadi terima kasih kepada yang bertanya. Jadi saya untuk menjawab soalan you, saya nak balik kepada analogi saya tadilah. Analogi biskut Maya dengan biskut Mary tadi tu. Okey, jadi bila compare UKM 3 dan USIM 4 itu actually sebab universiti berbeza, dia punya proses ataupun apa yang saya putuskan tu ada berbeza. Seingat saya tak ada masalah bahasa Inggeris di APSK. Tapi last year saya rasa ada 2 orang yang daripada FPG. Tapi whatever it is, memang you kena keluar dengan muat band 4. Okey, you nak compare dengan fakulti dengan FPG ke FPSK, kerana di situ actually requirement adalah berbeza dan keputusan senat adalah untuk you still keluar dengan muat band 4. Jadi kalau you tak nak ambil muat sekarang ni, kita dah buat persetaraan itu untuk you ambil UEPT. Okey, UEPT yang akan diuruskan oleh PPS, Siswaza, Pusat Pengajian Siswaza. Okey, terima kasih diucapkan kepada Datuk Musa Ahmad. Dengan ini saya dengan berbesar hati dan berbanyak-banyak ucapan terima kasih mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua warga USIM yang hadir pada malam ini. Saya menyerahkan majlis kepada saudara pengurusi. Jadi diharapkan apa yang telah kita dapat pada malam ini kita dapat menjernihkan lagi kefahaman kita dan kita dapat menjauhkan diri kita daripada buruk sangka dan moga-moga kita terus mendapatkan maklumat yang sahih, benar dan terpakai. Berakhirnya sesi dialog soalan yang terakhir tadi, maka kita telah sampai ke penghujung majlis kita pada malam ini. Maka kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.